Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi kita pada hari ini bagi subjek pendidikan Islam bagi bidang adab dan tajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Baik, Alhamdulillah, kita akan sambung bagi bahagian yang kedua. Ustazah harap semua anak-anak sihat, bersama keluarga tersayang dan boleh buka buku teks. Okey, nanti Ustazah akan tunjukkan muka surat berapa. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum memulakan kelas pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman fikirna ma nasina alimna. Baiklah anak-anak, untuk bahagian yang kedua, Ustazah akan bagikan, kita akan bincangkan buku teks, muka surat 130. Okay. Jika semalam, kelas sebelum ini, kita telah membincangkan jenis-jenis ilmu. Dalam Islam ada dua jenis ilmu, iaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Okay, kita juga telah bincangkan siapa yang perlu golongan yang wajib menuntut ilmu. Okay. Dalam satu hadis kita sebutkan semua orang, kan, faridatun, semua orang wajib menuntut ilmu. Okay. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang adab menuntut ilmu. Okay. Kita akan teruskan muka surat buku teks muka surat 130. Dalam muka surat 130, diceritakan tentang kejayaan seorang murid yang bernama Nabil. Okey, kamu boleh baca tapi Ustazah akan baca ringkas sahaja. Baik, berikut saya bacakan biodata ringkas tokoh murid cemerlang tahun ini. Ini Ustazah baca ya teks ni. Beliau merupakan seorang yang sangat bersopan santun dan menghormati guru. Okey, kita nampak kat sini, poin dia adalah seorang yang sangat sopan santun dan menghormati guru. Okey. Beliau juga menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu di samping menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Okey, ingat kawan-kawan, adik-adik, anak-anak, dosa yang kita lakukan setiap hari boleh menyebabkan hati kita hitam. Okey, jadi hati kita yang kotor ni tidak dapat menerima ilmu dengan baik. Jadi kita sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya untuk menghindarkan buat dosa. Tak kisahlah cakap perkataan yang tidak baik, menonton cerita yang tidak baik, melihat gambar yang tidak baik, mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik, semua kita cuba elakkan. Lagi-lagi kita menghafal Al-Quran, kan? Okey, kemudian dia kata, sambung dalam teks tu, rahsia kejayaan beliau ialah yang pertama. Ustazah tulis rahsia kejayaan Nabil sebelah kanan, kan? Yang pertama ialah ikhlas. Ikhlas ni ialah kita belajar atau menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana ibu marah, ibu suruh kalau tak start kerja kena rotan, contoh, kan. Okay, kedua, sentiasa berdoa. Doa adalah senjata mukmin. Jadi, andai kata ada yang tidak faham, ada yang kita kurang jelas, kan? Kita dah usaha dah ni, dah tanya ustazah, dah baca buku tak faham juga. Jadi kita doa, ya Allah mudahkanlah saya nak faham ilmu yang disampaikan oleh guru, contoh. Yang ketiga, sabar. Sabar ni dalam pelbagai situasi. Contoh yang saya bagi, sabar menyiapkan kerja sekolah. Okey, Ustazah faham, di rumah kamu banyak sangat kelas, kan? Tak sama macam kat sekolah. Kat sekolah ada meja, ada kawan-kawan, ada loceng. Jadi semuanya tak sama dengan dekat rumah, kan? Jadi, kamu kena sabar. Ustazah pun kena sabar dekat rumah. Kamu kena sabar belajar di rumah dengan cabaran yang kamu hadapi. InsyaAllah, Allah akan berkati. Yang keempat, menjaga masa. Menjaga masa ni bukan sahaja menjaga masa buat homework, tapi menjaga masa kita sama ada menolong ibu bapa, menunaikan solat di awal waktu, apa lagi, tolong kemas rumah, ataupun waktu bermain, waktu tidur, semuanya mesti menjaga masa. Ini adalah rahsia kejayaan Nabil. Dan saya yakin semua anak-anak
ustazah boleh jadi berjaya, seorang berjaya macam Nabil. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 131. Bila Nabil ni dia berjaya kan, terpentas, ustaz tanya. Nabil tanya kan, apa nasihat, tengok nombor 1 tu, apa nasihat Nabil kepada rakan-rakan lain? Okay, ustazah dah tulis dah dalam bahasa Melayu. Nombor 2 ni Nabil jawab, kita sebagai pelajar mesti mengamalkan adab. Okey, ustazah tersalah tulis adab menuntut ilmu. Apa adab menuntut ilmu? Okey, yang tadi tu. Yang ada 4 ikhlas, sentiasa berdoa, menjaga masa, apa lagi? Sabar. Okey, itu semua adalah adab menuntut ilmu. Kemudian, cikgu tanya lagi, apakah kepentingan? Kenapa nak jaga adab? Tak boleh ke, suka hati kita lah kan? Nak beradab ke, nak jaga masa ke, tak nak ke, nak apa lagi? Nak berdoa ke, tak nak berdoa ke, suka hati saya lah. Jadi, apakah Nabil jawab? Kenapa beliau menjaga kepentingan, menjaga adab dalam menuntut ilmu? Okey, Nabil sebutkan yang nombor 4, Ustazah dah tulis dalam bahasa Melayu. Mudahkan kamu faham. Yang pertama, kenapa kita mesti menjaga adab, ataupun kepentingan untuk mengamalkan adab dalam bentuk ilmu. Yang pertama, mudah memahami isi pelajaran. Okey. Yang kedua, ilmu bertambah berkat. Berkat ni kamu nanti ingat balik. Oh, yang saya belajar masa tadika dulu, cikgu ajar ABC, saya faham sampai sekarang. Saya boleh tulis A sampai sekarang. Saya tulis B dengan baik sampai sekarang. Itu maksudnya ilmu yang berkat. Ilmu yang berkat ni kita boleh hafal dan faham sampai hujung nyawa kita. Sampai kita mati nanti, ilmu tu kita manfaatkan. Selagi mana ilmu tu bermanfaat dan beri manfaat kepada orang lain pula, maka ilmu itu adalah ilmu yang berkat dan bermanfaat. Yang ketiga, motivasi untuk belajar. Kalau kita sentiasa teruja, rasa happy nak belajar, ikhlas belajar kerana Allah, mestilah kita sentiasa bersemangat. Motivasi ni kita bersemangat untuk belajar. Tak tunggu ibu tolong bukakan handphone, tak tunggu ibu tolong bukakan buku, tak tunggu, dia buat sendiri. Semua dia tahu. Dia yang sebab dia nak belajar, dia yang berusaha. Yang keempat, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang kelima, disayangi guru dan rakan. Dan keenam, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan percayalah, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Baik, dekat dalam buku teks tu, buku nombor 5, boleh kongsikan doa belajar yang Nabil amalkan. Nabil baca doa apa? Tengok nombor 6, Nabil kata doa belajar, Allahumma ftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, kamu perasan tak doa yang Nabil baca sama dengan doa yang kamu baca hari-hari. Jadi adakah kamu berjaya? Ya, kamu bakal berjaya kerana kamu mengamalkan apa amalan yang Nabil amalkan. Insya Allah. Okay. Jadi, itu adalah poin-poin isi-isi penting. Bagaimana kita nak mengamalkan adab menuntut ilmu. Walaupun kamu sekarang menuntut ilmu secara online, atas talian saja, tak jumpa ustazah pun. Kan, dengar suara ustazah saja. Tapi yang tengok video, dia dengar suara ustazah. Tapi masih menjaga adab-adab menuntut ilmu. Siapkan kerja sekolah, hantar pada ustazah pada waktunya, dan lain-lain lagi kan. Baik, itu sahaja. Jadi kesimpulan pada hari ini, adab dulu baru ilmu. Orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Jadi, pastikan kamu mengamalkan adab-adab menuntut ilmu. Okey, itu saja. Wallahualam. Terima kasih untuk siapa yang dengar dan harap-harap ilmu hari ini bermanfaat. Wallahualam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أوكي، السلام عليكم.